Ini kitab 20 sifat hati yang keji dan terpuji. Muka surat 50. Muka surat 50, baris yang kelima daripada atas. Baris yang kelima daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Tanda kasihkan Allah Ta'ala, tanda seseorang kasih akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat kepujian yang ke-8. Sifat kepujian yang ke-8, kasih akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah tanda alamat seseorang kasih akan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebab kasih ni adalah sifat hati. Jadi apakah tanda seseorang kasih akan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hak kasih ni hak sifat hati, sifat kepujian di hati. Antara tanda alamat kasih seseorang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendahulukan suruhan Allah atas perkara yang disukai nafsunya. Itu tanda kasih akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendahulukan suruhan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkara yang disukai nafsu. Kalau contohnya nafsu nak tidur lah, mengatuk ni, suruhan Allah Subhanahu wa Ta'ala kena semai subuh. Maknanya bangunlah semai subuh, walaupun nafsu tu nak teruskan tidur, itu tanda. Kemudian hok bangun semai subuh ni pula tak samalah. Ada bangun cepat, ada bangun pertengahan, ada bangun lambat. Hak tu bergantung kepada kasih kepada Allah tu kuat mana. Orang kasih kepada Allah tu kuat, dia awal-awal lagi bangun. Sebab apa? Nak nak buat ibadah. Tu hak kasih sungguhlah. Yang disukainya tidurlah. Tak, bangun. Sebab apa? Suruhan Allah. Mana ni? Suruhan yang sunat. Adapun hanya bangun untuk surah Allah yang wajib, tu kasih dah tu. Kasih dah lah. Hak kasih sungguhnya, sebab sekarang ni suruhan Allah, mendahulukan suruhan Allah. Suruhan Allah ni ada dua. Wajib suruhan Allah, sunat suruhan Allah. Wajib suruhan yang putus, sunat suruhan yang longgar. Macam haram dengan makruh lah. Larangan Allah ni bukan haram je, makruh pun larangan Allah. Bezanya haram larangan yang putus, makruh larangan yang longgar. Jangan buat juga, tidak dijanji seksa, tak dosa. Tapi mana apa tu? Makruh buat benda yang dilarang oleh Allah. Jadi suruhan ni ada dua. Suruhan yang wajib putus, suruhan yang sunat tu suruhan yang longgar. Jadi mendahulukan suruhan ni sekurang-kurangnya hak wajib. Itu sekurang-kurang. Itu tanda kasih akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nafsu punya pasal, suruhan yang wajib pun ditinggalkan. Nafsu punya pasal, larangan yang putus haram pun dikerjakan. Itu tak ada kasih akan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Ada ni. Beriman dengan Allah tu beriman. Orang yang meninggalkan suruhan yang wajib, orang yang mengerjakan larangan yang putus haram, hak dia beriman tu beriman. Dia beriman Allah mengetahui, dia beriman Allah melihat. Dia buat benda Tuhan larang, dia beriman dak Allah melihat. Saya buat benda Tuhan larang ni, saya sembunyi, Allah pun tak nampak. Oh tu kafir terus. Tak ada gitu. Dia buat benda Tuhan larang. Etikad dianya, apabila dia buat dengan sembunyi, Allah Ta'ala pun tak boleh nak tengok. Tak ada gitu. Dia sembunyi itu bukan sembunyi daripada Allah Ta'ala, dia sembunyi daripada orang lain tengok. Orang buat maksiat, dia sembunyi itu sembunyi daripada Allah. Bukan. Dia sembunyi daripada orang takut kena takak. Adakah dia buat benda Tuhan larang dengan sembunyi sebab apa? Kalau buat sembunyi Tuhan tak nampak, dia kata. Ada gitu? Tak ada. Mana bab iman tak kosek. Tapi apabila surah yang wajib, didahulukan nafsu juga. Kerana nafsu, larangan Allah pun dia langgar juga. Itu orang yang tidak kasih akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rindu hendak menemuinya. Rindu nak jumpa dengan Tuhan. Menemui Tuhan macam mana? Matilah. Rindu untuk menemui Allah Ta'ala, mana rindu kepada mati. Dan tidak takutkan mati, melainkan kerana ingin menambah makrifah. Ini orang kasih. Orang yang kasih sebenar-benar, memanglah dia akan rindu untuk jumpa dengan kekasihnya. Nak jumpa dengan Allah ni, dia kena mati. Umum dia begitulah. Boleh berjumpa dengan Allah bila mati. Umum dia kena mati jasad. Adapun hak sampai maqam mati hati, tidak ada mereka, hanya ada Allah, itu maqam aulia. Itu akan sentiasa bersama dengan Allah. Dia nak berjumpa dengan Allah ni sama ada mati hati ataupun mati jasad. Mati jasad kena bertemu dengan Allah Ta'ala juga. Tapi jasad masih hidup, tapi hati, bukan hati, nafsu dia, sama ada berjumpa dengan Allah ni mati nafsu ke mati jasad. Aulia dia bertemu dengan Allah, bersama dengan Allah apabila nafsu dia mati. Tak ada nafsu. Aku tak ada, kamu tak ada, yang ada hanyalah Allah. Itu maqam aulia. Ni bukan buat ni. Sampai maqam aulia, tak ada. Kenapa? Nafsu dia mati. Termasuk nafsu apa? Nafsu ukhrawi. Nafsu akhirat pun tak ada. Mana nafsu akhirat? Nak syurga. Nak nikmat syurga. Bukan nafsu. Nafsu lah tu. Nak makan sedap lah dalam syurga. Nafsu. Dia panggil nafsu ukhrawi. Mati dah nafsu dia. Mati nafsu ni akan dapat berjumpa dengan Allah, bersama Allah, walaupun jasadnya belum mati. Ada ni. Jadi rindu hendak menemuinya menurut Allah, tidak takutkan mati, melainkan kerana ingin menambah makrifat. Tak mau mati sebab apa? Sebab nak menambahkan makrifatullah. Kita macam mana? Kita takut mati dah. Takutlah mati. Banyak lagi lah hak tak retinya, dosa banyak lagi, qada pun tak habis-habis lagi. Minta maaf dengan orang pun tak habis-habis lagi. Bukan kata minta maaf dengan orang tak habis-habis lagi, kita tambah-tambah pula buat dosa dengan Adam. Bukan kata minta maaf tak habis-habis. Bahkan dosa dengan Adam pun tak habis-habis lagi 3. Dengar kuat dah, ibadat kuat dah, baca Quran kuat dah, sama naik dengan mengumpat kuat juga. Betul? Nak mati gitu, nak jumpa dengan Allah Ta'ala gitu, bawa dosa yang banyak. Mana apa ni? Tak mau mati sebab apa? Sebab nak tambah lagi ilmu, nak tambah lagi amal, nak memperbanyakkan lagi taubah.
Tapi kalau orang yang kasih akan kasih yang sebenar-benar, di hatinya memang rindu kepada kematian, rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda lagi orang yang kasih akan Allah, redha apa yang diqada oleh Allah. Tuhan qada kepahit benda pahit. Tuhan qada perkara pahit. Susah hidup. Dalam kehidupan ni ada banyak penyakit. Susah hidup, qada siapa? Qada Allah. Sakit, qada siapa? Qada Allah. Allah Tuhan yang dikasih, pasti hati dia redha. Nanti sifat yang ke-9 disambung pula sifat redha dengan qada Allah. Orang yang kasih akan Allah, walaupun Allah qadakan kepahitan dalam kehidupan, dia sentiasa redha. Sebab qada kepahitan tu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang dia kasih. Orang yang kasih akan Allah tanda lagi, tidak mencintai keduniaan. Kerana ia cinta dunia ni, boleh melalaikan dari menyebut Allah yang dikasihnya. Hati tidak cinta pada dunia. Sebab apabila hati cinta dunia, melalaikan daripada menyebut, daripada ingat akan Allah Ta'ala, Tuhan yang dikasihnya. Orang yang kasih akan Allah, dia akan tidak kasih akan dunia. Tapi kita qada kita lah. Kasih dak dunia, kasih. Ke tak kasih harta benda? Tak kasih tanah air. Oh, kasih. Orang nak pinjam tak beri. Apa kasih sayang. Tu kasih akan dunia. Lepas tu kasih akan Allah ke tak? Kasih akan Allah qada masing-masing. Mendahulukan suruhan Allah atas perkara sukai nafsu, tu kasih dah. Ada ni. Allah suruh kita belajar, kita belajar. Oh, kalau ikut nafsu malah belajar ni satu hal pulaknya. Kena masa lagi. Bukan kata belajar sekejap. Tu masa belajar. Dah masa perjalanan. Masa persiapan. Persiapan lah. Nak makan lah. Nak makan lah. Jadi nafsu suka. Nafsu suka pergi jalan. Tapi dah mendahului surah Allah. Itu tanda kasih doa. Tapi di hati cinta dunia. Cinta dunia yang tidak melalaikan daripada melakukan amal ibadah. Itu cinta dunia qada orang awam. Tak dicela lagi lah. Nak buang dunia daripada hati. Nak buang macam mana dunia ni diterap kepada kitanya daripada budak lagi. Belajar tinggi, dunia. Belajar tinggi, boleh gaji besar. Belajar tinggi, boleh pakat besar. Celek-celek mata dunia dah diasuh. Dunia dah diasuhnya. Mana apa dunia ni apa? Karat dah. Nak hilangkan dunia hati, nak hilang macam mana? Kasih ke dunia yang tidak melalaikan kita daripada ibadah. Sekadar lah. Sebab kehidupan kita duniawi. Kita dilatih dengan duniawi. Kita latih anak cucu kita pun dengan matlamat duniawi. Kita dilatih dengan duniawi. Anak kita pun kita terapkan duniawi. Cucu pun duk sibuk lagi duk campur tangan. Cucu nak belajar agama. Nak kerja apa nanti? Hak tua dah tu. Hak nak mati dah tu. Sibuk apa? Bukan anak dia pun. Cucu dia je. Sibuk apa? Sungguh. Ustaz kita nak hantar anak ngaji agama. Allah kata, mak ayah dia hak tak setuju. Siang ke budak tu nak belajar agama. Nanti kata sibuk apa? Cucu tu belajar agama, jadi cucu yang soleh, pekalang pada orang tua nak mati dah tu. Dah dihidup dengan dunia. Anak dia terak dunia, cucu pun nak terak dunia juga. Kelaziman dia kasih ialah ta'at. Lazim orang kasih ke Allah zahir pada ketaatan.
Buat tuan suruh, tinggal tuan larang. Itulah tandaan besar orang yang kasih akan Allah. Taatnya sekodok, kasihnya sekodok. Taat dia kuat, kasih dia kuat. Gitu je lah. Sebab lazim daripada kasih ni adalah taat akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kasih akan Allah, pasti akan redha dengan sekalian qada Allah, termasuk qada yang pahit. Sifat yang ke-9, redha akan qada, yakni ketetapan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kasih akan Allah pasti redha akan qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Redha akan qada Allah, sifat kepujian yang ke-9. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.